Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Masjid Majlis, usaha Ayub, Ketua Pemuda Pas Puchong, Timbalan Ketua Pemuda, sahabat fungsi Lajnah Tarbiyah yang baru sampai, Ustaz Syarif Faris, seterusnya akhwat sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba selesai secepat yang mungkin pertemuan ini. Anda lebih suka untuk berdialog lah, daripada nak membentangkan apa yang dicadangkan oleh saudara pengurusi tarbiyah, iaitu tajuk dia usrah sebagai tunjang tarbiyah bagi gerakan Islam. Sebab rata-rata yang mari di sini semuanya berusrah, jadi rasanya boleh faham dah tentang apa makna usrah, pentingan usrahnya dan sebagainya. Ikhwan yang kasih sekalian, tajuk-tajuk berkenaan dengan usrah sebagainya ini dah ditulis banyak oleh pimpinan kita sejak daripada awal suasana kebangkitan Islam itu wujud di IPT khususnya. Di antara pelopor yang banyak membincangkan tajuk-tajuk ini adalah almarhum Ustaz Yahya Osman, dan beliau menulis beberapa kertas kerja yang membincangkan tajuk-tajuk ini. Mungkin tajuk-tajuk ini kadang-kadang setengah kita berasa asing lah. Asing ni mungkin tak pernah dengar ataupun jarang dengar, ataupun selalu sangat dah dengar, ataupun rasa tajuk-tajuk begini ni dia bukan tajuk menuju Putrajaya, kan? Jadi biasanya orang nak tajuk-tajuk begitulah, tajuk-tajuk begitu. Ini duk ulang perkara-perkara yang biasanya orang kata ini tahu dah, Ustaz ini tahu dah. Tapi yang selalu kita lihat soal tahu ke tak tahu ke, tetapi nilaian itu dilihat kepada kesan yang berlaku dalam jemaah yang ada hari ini. Adakah kefahaman tentang usrah itu betul-betul mendasar daripada atas sampai ke bawah, di kalangan qiyadah sampailah di kalangan jundi, di kalangan ahli sampai ke bawah, ataupun kita hanya tahu kata usrah begitu saja, tapi berlawanan dengan
kesan yang sepatutnya dihasilkan oleh usrah. Kalau usrah benar-benar berjalan mengikut kaedah dia yang betul, mengikut acuannya yang tepat, dan adunan-adunannya yang betul, maka tidak timbul soal-soal tentang kecelaruan fikrah di dalam jemaah. Tidak timbul isu-isu yang pandangan-pandangan yang dilihat agak terlalu liberal terhadap satu-satu isu dan sebagainya. Kerana itu juga sudah tentulah kesannya daripada tarbiyah yang diterima, sama ada secara langsung ataupun tidak. Oh, ada bocor. Odik lagi. Odik. Jadi dalam kertas yang ditulis oleh almarhum Ustaz Yahya Osman, beliau menggariskan tentang beberapa perkara yang mengapa pentingnya usrah ini dalam gerakan jemaah kita ini. Tadi diam ni ada. Oh, okey. Muslimat mana tinggalkan detik. Ada beberapa perkara yang anda sebut secara ringkas tentang perbincangan kita malam ini. Apabila parti kita PAS mengambil sikap untuk menerima ahli ini daripada pelbagai latar belakang, kita ada beza walaupun kita sebagai disebut sebagai harakah Islamiah, sebagai sebuah gerakan Islam, tapi dari segi kaedah kita menerima keahlian ini berbeza dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Sebagai contoh, kalau kita ambil yang paling lama setelah daripada kejatuhan khilafah Uthmaniyah tahun 28, iaitu Ikhwan sendiri. Ikhwan walaupun dia dilihat sebagai titik tolak kepada berlakunya gerakan Islam dalam dunia moden ketika itu, Ikhwan tidak membuka keahliannya luas. Bukan makna semua orang boleh masuk Ikhwan, jadi ahli Ikhwan. Dan hari ini pun apa yang berlaku setelah kejatuhan Mubarak itu, yang turun di jalan raya, yang di medan tahrir dan sebagainya, bukan semua ahli Ikhwan. Bukan semua ahli Ikhwan. Malah bukan boleh kita katakan bahawa majoritinya bukan ahli Ikhwan, tetapi mereka adalah di kalangan penyokong Ikhwan. Soal menjadi ahli itu soal lain. Soal lain. Kerana Ikhwan dia meletakkan syarat-syarat yang agak ketat, di antaranya untuk bagaimana seorang itu boleh duduk, dianggap sebagai ahli Ikhwan, duduk di dalam cawangan-cawangan Ikhwan, ataupun memegang jawatan-jawatan dalam Ikhwan. Dia ada syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat yang bukan soal dia kena lulus SPM ke apa-apa semua, tidak. Syarat-syarat yang memang syarat itu kita cuba nak perkenalkan beberapa kali di dalam PAS, tapi tak dapat sambutan yang menarik lah. Di antaranya, seorang pimpinan Ikhwan mesti hafal suratul Anfal dengan surah Taubah. Kalau kita kena hafal dengan Taubah, kita rebah dulu lah. Taubat dah. Taubat dah. Mari dah.
Kan? Baru kena hujurat tak mari dah. Kan? Itu baru hujurat, baru bagi bilik-bilik je. Kan? Jadi sehingga kan kadang-kadang kita pun tak sanggup dan malah, tapi kita tak sampailah tukar nakib yang suruh kita hafal Quran tu. Kan? Mana nakib tu balik sendiri ke Kedah. Bukan sebab frust kita tak hafal Quran. Kan? Jadi maknanya asasnya itu. Asasnya itu. Sampai ke hari ini, ikhwan tidak buka keahlian yang hafal. Sampai kita kata macam kita buka keahlian kita, parti kita. Yang paling mutaakhir yang hari ini di rantau, kita kata Kepulauan Melayu, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura sebagainya, yang naik namanya setelah kejatuhan Soeharto, iaitulah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Bermula daripada gerakan mahasiswa. PKS ni, kami melahirkan PKS. Bukan PKS melahirkan kami melahirkannya. Bukan macam PAS lahirkan Gamis. Tapi dari segi sejarahnya, kami itu melahirkan PKS. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia. Sebahagian daripada pelopong-pelopong PKS pada peringkat awalnya adalah daripada kami ini. Maka lahir PKS. Sebelum lahir PKS itu diisytihar sebagai sebuah parti politik, keahliannya juga adalah terhad. Maknanya ada keahlian-keahlian yang khusus yang PKS cuba sampai ke hari ini mempertahankan sikap demikian. Siapa-siapa pun sebagai pimpinan, sebelum dia nak disahkan jadi sebagai pimpinan, mestilah dia ini kita kata ada buku rekod dia. Buku rekod dia boleh dia selesai hafal surah nikah, dia selesai marhalah tarbiyah begini dan sebagainya, barulah dia boleh pegang jawatan dalam parti gitu. Adapun kita dalam PAS, perkara itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Walaupun kita cuba mengusulkan, kalau tak silap anda sendirilah, anda pernah bercakap sebagai wakil hubungan PAS Pulau Pinang sekitar tahun 2004 ataupun 2005, satu program istimak di Taman Melewa. Taman Melewa mencadangkan supaya mana-mana pimpinan yang nak dilantik dalam PAS ini, di mana peringkat sekalipun, dia mestilah mendapat satu tazkiyah, dapat satu pengesahan, recommendation daripada lajnah tarbiyah dan sebagainya, bahawa orang ini sudah melalui marhalah-marhalah tarbiyah dan dia memang boleh dicalonkan untuk jawatan yang dia nak tandingkan itu. Kita pernah cadangkan begitu, tapi perkara itu dilihat agak sukar nak berlaku sebab PAS membuka keahlian yang seluas-luasnya. Jadi siapa pun yang dulunya tak pernah datang dalam PAS, bila nak masuk PAS terbuka, tak ada masalah. Kalau dulunya dia UMNO, boleh masuk dalam UMNO. Kalau dulunya dia JIM, IRC, dia boleh juga masuk dalam IRC. Dan kita orang-orang tokoh yang harakah Islam atau gerakan Islam yang lain daripada PAS, yang bukan kecil, bukan sebut ahli ABIM, bukan nak sebut kata ahli ABIM Jalan Jepun Tanjung Karang, tak ada. Jalan Jepun, sebab baru ni kecoh kat Jalan Jepun kan. Jalan Jepun Tanjung Karang. Siapa pun tak tahu Jalan Jepun Tanjung Karang. Kalau anda tanya berapa orang pernah pergi Jalan Jepun Tanjung Karang, tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Pengurusi lajnah tarbiyah geleng tu, tak pernah pergi. Dia tak pergi muktamar ulama itu. Jadi Jalan Jepun dia.
Bukan yang kecil-kecil lah kita kata. Di Pulau Pinang, Ahli Majlis Syura ABIM, dan pernah jadi yang di Ketua ABIM Pulau Pinang, Ustaz Syuaib Ma'amin. Sekarang ini adalah Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pulau Pinang. Bekas yang di Ketua ABIM Pulau Pinang juga, adik kepada bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, apa dia, Abdul Hamid Zainal Abidin. Abdul Hamid Zainal Abidin. Nak sebut macam mana jawatannya? Brigadier General kan? Ni. Masuk dalam PAS. Ustaz Abdul Majid Zainal Abidin, orang Taiping, Terung, Jalan Terung, Batu 10. Dia masuk dalam PAS, jadi ahli Dewan Ulama PAS Perak. PAS Perak. Pengasas JIM, saya ceritalah. Muallim Syari, Abu Urwah masih dalam PAS. Masih dalam PAS sampai ke hari ini. Ini. Apa lagi? Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, bukan daripada PAS. Dulunya adalah yang di Ketua Persatuan Ulama Malaysia. Orang Syura. Dia antara orang bersama dengan Ustaz Ahmad Awang, dua individu yang kuat melaksanakan takribul mazahib dengan Sunni Syiah. Zaman dulu. Sekarang berada dalam PAS. Sekarang ada dalam PAS. Banyaklah. Jadi ini bukti keterbukaan PAS. Maknanya siapa pun dulu di luar daripada PAS, hari ini dia masuk ke dalam PAS. Apabila yang di luar daripada PAS masuk ke dalam PAS lah, maka soal-soal fikrah ini dia makin bercambah di dalam parti kita. Jadi bagi nak menyelesaikan tentang perkara-perkara ini, sebelum daripada keadaan ini berlaku, sudah ada penyelesaian yang dibuat oleh para alim ulama kita dalam PAS, iaitu memastikan bahawa semua yang berada dalam parti ini mengikuti tarbiyah yang ditentukan oleh parti. Di antara caranya adalah melalui usrah. Tetapi kadang-kadang bila terlepas pandang perkara ini, dia tidak melalui usrah, ataupun dia ada dah dalam PAS tetapi dia masih lagi usrah di luar PAS. Maka berlakulah kadang-kadang pendapat-pendapat ataupun yang hari ini orang sebut kecelaruan fikrah dalam pandangan-pandangan yang akhirnya nampak sedikit berlaku cala kepada jemaah. Jadi itu perkara yang paling asas. Jadi dalam masalah usrah ini dan peranannya, almarhum Ustaz Yahya Osman meletakkan 3 perkara. Yang nak sebut ini saja malam ini, 3 perkara yang perlu diberi perhatian, khususnya dalam kita memahami usrah ini sebagai tunjang tarbiyah dalam gerakan Islam. Tiga perkara ini dianggap sebagai tujuan yang paling utama bila kita melaksanakan usrah. Yang pertama, meningkatkan kefahaman anggota dan menentukan sikap Islam terhadap satu-satu masalah. Perkara yang paling asas adalah kefahaman. Kalau kita dulu kita sebut dalam usul 20, usul 20 yang disebut dalam rukun bai'ah yang pertama, al-fahmu. Perkara yang paling utama adalah kefahaman itu. Yang pertama, memahami sendiri fikrah perjuangan kita, akidah perjuangan kita. Kita sendiri kena faham apa yang menjadi dasar perjuangan PAS, supaya kita sendiri tidak akan teruja dengan idea-idea ataupun ideologi-ideologi ataupun pemikiran-pemikiran semasa yang mari
bersama dengan keadaan yang kita hadapi hari ini. Kadang-kadang orang tu walaupun dia PAS, tapi dia berasa teruja dengan pandangan yang lain, yang di luar daripada PAS. Dia kena faham Islam itu sendiri, asasnya perkara itu. Dan benda ini tak akan dapat melainkan melalui usrah. Itu. Kena faham apa maksud Islam, kena faham apa kandungan Islam, kena faham perkara-perkara yang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara boleh, perkara tidak boleh, dan isu-isu Islam dalam perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, bila timbul isu apa korban di sekolah Ustaz Kamal, SK Puchong Utama kan, Puchong Jaya, SK Puchong Jaya, bila timbul isu tu, jadi keluarlah pandangan, macam-macam pandangan lah, macam-macam pandangan. Di antaranya keluar daripada Habib Parlimen Puchong Jaya lah. Semalam baru anda dapat. Terima kasih pada translator Ashrul dah translate. Jadi ialah bila isu tu panas, dan isu tu dianggap sebagai sensitif dan sebagainya, soal orang yang lain daripada kita keluar pandangan, itu terpulanglah. Tetapi kadang-kadang kita yang duduk di dalam jemaah ni pun keluar pandangan yang menyebabkan kita sendiri dalam jemaah tak rasa selesa. Di antaranya pandangan Dr. Hatta, saya ingat di Parlimen, yang dia pun setuju dengan pandangan Gobi itulah, pandangan Gobi itu. Sedangkan perkara itu semua main bahas tentang, belum lagi tengok kepada tempat berlakunya isu tersebut. Sepatutnya kita kena bagi pandangan Islam dalam masalah itu. Bukan soalnya bila kita laksanakan perkara-perkara yang menjadi syiar kepada agama itu, tujuan kita adalah nak menafikan tentang sensitiviti orang yang lain bukan daripada Islam. Macam mana kita nak sebut bahawa itu adalah perkara yang memang asal daripada Islam, yang dah dilaksanakan lama dah, yang sepatutnya tak sepatutnya jadi isu yang sensitif kepada orang lain. Jadi perkara-perkara asas ini, cara kita nak menerangkan perkara ini dalam isu-isu begitu, dalam isu itu. Kemudian dalam menghadapi tentang fikrah yang disebut dalam Multaqha Ulama Pusat di Kedah itu, fikrah haddamah. Orang tanya fikrah haddamah ni apa? Kadang-kadang ada yang sedap syarah dah fikrah haddamah, tanya haddamah pun tak tahu. Yang dia faham kata fikrah haddamah tu pun dia kata fikrah juga. Fikrah yang meruntuhkan ataupun fikrah yang merosakkan, fikrah ini. Macam mana kita berhadapan dengan isu bila orang sebut tentang soal liberalisme, betul? Sebut tu, tentang Syiah, tentang Syiah. Sebab masih lagi di kalangan kita ni kadang-kadang ada juga yang kata bahawa kalau Syiah itu sesat, kenapa Syiah itu masih lagi boleh tawaf di Mekah? Dia main ke? Itu. Jadi macam mana kita nak faham tentang perkara itu? Soal liberal dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kena bertitik tolak daripada soal kefahaman. Secara peribadi, anda lihat bahawa kalaulah kita benar-benar mengikut, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada Syahid Hasan Al-Banna, benda yang dia tulis sejak daripada lama dulu. Dia tulis Arkanul Bai'ah itu, kalau tak silap ana 10 tahun kurang lebih setelah Ikhwan ditubuhkan. Ikhwan tubuh tahun 28, 10 tahun bila Ikhwan bergelut dalam pentas politik di Mesir,
Hasan al-Banna tengok macam mana perkara yang berlaku, perpecahan berlaku di antara umat Islam. Ada satu gerakan dengan gerakan tasawufnya, ada gerakan dengan gerakan jihadnya, ada gerakan dengan gerakan hanya tumpu kepada akidahnya, ada gerakan hanya tumpu kepada soal akhlaknya. Jadi Hasan al-Banna dia tulis Arkanul Bai'ah, dan rukun yang pertama itu Al-Fahmu, dengan 20 perkara yang menggabungkan semua harakah Islam ketika itu pada titik temu yang boleh diterima oleh semua. Gitu. Perkara itu bagi anda lah secara peribadi relevan sampai ke hari ini. Boleh nak dilaksanakan hari ini, kerana itu hanyalah bermaksud, hanyalah dalam bentuk matan-matan yang kita boleh syarahkan dengan mengambil kira suasana semasa kita yang ada pada hari ini. Kita ada banyak fikrah di zaman di kalangan kita pun banyak fikrah. Ada terus timbullah soal ulama profesional, tu satu ceritalah, macam-macam lah yang tu. Soal dari segi pengajian, yang tradisi tak tradisi, di kalangan yang mengaji universiti tak mengaji universiti, yang di kalangan pondok tak pondok, kemudian ada di kalangan kita yang tarikat gitu, yang kopiah tajam, kopiah lepeh, semua ada. Yang tutup telinga sebelah kanan, tutup telinga sebelah kiri, semua ada. Yang pergi kat mana pun kena ada kain syal, itu pun semua ada, semua ada. 20 perkara itu merupakan titik temu yang dibuat oleh Hasan al-Banna, yang akhirnya boleh mengajak semua gerakan-gerakan Islam, walaupun tidak semua masuk ke dalam ikhwan, tetapi mereka boleh bersetuju atas titik temu tersebut. Jadi perkara itu, anda ingat, walaupun kadang-kadang orang kata apalah ada bincang sifat 20 pula, usul 20 ini daripada dulu lagi, tapi sebenarnya kalau sesiapa yang pernah menghadami 20 usul itu satu bekalan yang cukup hebat kepada seseorang itu, khususnya bila dia turun dalam medan perjuangan Islam. Yang kedua, menambahkan penghayatan dan menimbulkan perasaan tanggungjawab terhadap ajaran Islam secara peribadi dan jama'i. Bertitik tolak daripada yang pertama tadi, iaitu faham. Almarhum Ustaz Yahya menyatakan dalam kertas kejadian ini bahawa seseorang yang tahu ataupun faham tentang satu perkara itu belum tentu menjadikan dia seorang yang patuh ataupun tidak. Soal yang pertama, alhamdulillah dia faham, tapi belum tentu dia akan patuh ataupun tidak. Patuh ataupun tidak inilah pada peringkat yang kedua, iaitulah menambah penghayatan dia terhadap apa yang dia faham. Sebab itulah dalam usrah soal-soal pembinaan kepada kader-kader ataupun da'i ataupun para amilin yang berada dalam perjuangan ini cukup penting. Dan perkara itu mesti dilalui, Perkara yang paling asas, soal Quran, soal memahami Quran, soal menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Ini perkara yang paling asas. Dan inilah sunnah perjuangan yang mesti dilalui. Tak ada jalan lain. Kalau kita nak sekadar macam mana kita sama juga dengan ahli-ahli parti yang lain, kita boleh turun demo, kita boleh turun begini dan sebagainya, tapi dalam masalah pembinaan ahli ini tidak berlaku mengikut sunnah perjuangan Islam, tak ada beza kita dengan yang lain. Mungkinlah yang ni nampak agak konservatif, nampak agak pergi ke belakang, jadi tak, orang kata apa, tak bersama arus perdana, bahasa orang hari ni. Tetapi ini perkara yang perlu, perkara yang perlu. Tak ada jalan lain. Dan kaedah ini adalah kaedah yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sudah tentulah cara pembinaan yang Nabi buat ini adalah cara pembinaan yang terbaik. Sebab itu dulu ada disebut satu istilah as-safwatul mukhtarah. Safwah ni maknanya pati, Kalau santan tu maknanya polahan yang pertama itu disebut safwah. Al-mukhtarah yang dipilih, menghasilkan golongan ini. Mungkin tak berlaku di zaman kita, mungkin tak berlaku zaman Yuk sebagai KP, tetapi jalannya itu sudah dibuka. Persiapan-persiapan ke arah pembinaan ahli itu sudah. Dan benda ini perlu kepada kita istiqamah, kesabaran sebagainya. Kerana benda ini tidak boleh lahir dalam sepenggal, tak lahir dalam 2 penggal, tak boleh lahir dalam 3-4 tahun. Mungkin akan makan masa yang lama, mungkin akan yang sampai ke penghujung, dan mungkin akan yang gugur. Ini akan berlaku. Tapi usaha ini mesti kita lakukan, walaupun agak nampak tak popular, tak popular. Memanglah tak berapa nak popular, sebab bila benda-benda ini kita bincang dalam ruang tertutup, kita tak buat ceramah umum, kita tak jadi tak keluarlah dalam sinar lah, tak beginilah, memang tak popular lah, tak popular. Takkanlah kita nak isytihar, nak buat liqa fikri ni isytihar dalam surat khabar, tak ada, yang tak buat itu. Ataupun buat usrah, buat usrah kemudian isytihar dalam surat khabar. Memang tak popular lah, tak popular. Duduk sila, kemudian ambil Quran, baca Quran, kemudian talaqi, kemudian dengar huraian Al-Quran, kemudian tasmih, hafaz sama-sama Quran dan sebagainya. Memang tak popular, dan memang memberatkan, tetapi itulah sunnah perjuangan Islam. Anda tak boleh nak bagi, kalau kata yang hadir ini nak satu solusi yang lain. Macam mana kita nak lahirkan kadir ini dengan cara yang generasi Y boleh terima. Bahasa Amir kita, generasi Y boleh terima. Anda buat macam mana? Anda tak nampaklah solusi. Mungkin orang lain boleh bagi, boleh bagi. Tapi yang bercakap berdasarkan daripada pengalaman, inilah caranya. Inilah caranya. Walaupun sudah tentulah untuk melahirkan satu generasi yang hebat, satu safwatul mukhtarah ini, sudah tentulah kita akan berhadapan dengan soal dugaan cabaran, dan akan berlaku satu gerakan yang dinamakan harakatut tathhir, iaitulah gerakan pembersihan. Akan berlaku gerakan pembersihan ni, daripada banyak-banyak ini akan dikumpulkan hanya 3 beberapa orang ni saja. Inilah yang disebut sebagai as-safwatul mukhtarah. Akan berlaku demikian. Akan ada yang tercicir, banyak sebab lah tercicir sebab apa? Mungkin tercicir sebab tak hafal surah Hujurat, tak mari. Contoh, bagi contoh yang realiti langsung. Ataupun tercicir sebab banyak sangat bebanan yang dia ditimpakan pada dia, dibebankan pada dia. Dia tak boleh, akhirnya dia tercicir. Ada yang pula kadang-kadang terlalu mengharapkan sesuatu yang istimewa, yang sempurna, yang terlalu ideal dalam parti. Tiba-tiba dia duduk tak dapat. Dia kata macam mana ni duduk? Duduk dalam pemuda, dia kata. Tak macam, dia kata, pemuda Ashabul Kahfi. Macam bab tidur memang macam lah. Bab kedua tu belum betul lagi. Dia terlalu ideal. Ideal ini pun boleh menyebabkan seorang itu tercicir. Kalau kita bacalah buku-buku haraki yang banyak kita baca, Mutasaqitun ala tariqid da'wah, ada orang yang meletakkan bahawa dia duduk dalam perjuangan Islami, dia nak hafal Quran dalam masa 3 tahun, dia nak khatam satu Quran. Dia tahan buat 3 hari je. 3 hari je. Hari keempat dia tak tengok ada Quran sampailah Ramadan. 2 kali Ramadan baru dia khatam. Ni cerita ni tak ada menyangkut dengan siapa-siapa lah. Itu. Jadi kadang-kadang terlalu ideal. Ideal pun boleh menyebabkan tercicir
daripada perjuangan Islam. Walau bagaimanapun kita diminta supaya bersabar dengan ini. Ana secara peribadi masa dulu dalam usrah dan sebagainya, setahun dua memang tak boleh faham. Tak boleh faham apa benda yang bincang sebab kadang-kadang kita rasa berat sangat, kadang-kadang kita pun tak faham. Tetapi bila kita terlibat, turun ke medan pada hari ini, itu sebenarnya adalah bekalan-bekalan yang kita rasa, oh rupanya itu nakib aku pernah sebut begini dan sebagainya gitu. Jadi kepahaman itu tak akan datang. Kadang-kadang orang tu dia boleh datang terus. Kadang-kadang dia datang lambat. Berapa ramai kita bercakap dengan orang lain dah gelap, dia 10 minit kemudian baru gelap. Mungkin dia RAM dia rendah ke apa tapi dia ni. Ada orang yang pendapat dia tak diterima ketika itu. Tetapi akhirnya pendapat dia itu difahami pada zaman yang akan datang. Betul? Ada sahabat sudah mencadangkan kepada Nabi untuk menulis Quran. Menulis Quran. Nabi benar untuk beberapa orang sahabat. Bila Nabi wafat, dicadang kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak berani buat. Abu Bakar wafat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tak berani buat. Akhirnya pandangan itu boleh diterima, difahami di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi inilah yang kita nak kena faham, bahawa bila kita tahu peringkat awal tu sudah kita faham, pada peringkat yang kedua ini adalah untuk kita menambah penghayatan. Jadi kalau kita dulu dah faham bahawa perkara-perkara asas Islam ini, maka penghayatannya pada peringkat yang kedua. Kalau kita dah faham tentang yang menjadi kemuliaan bagi seseorang, pejuang Islam ini adalah qiyamul lail, pada peringkat yang kedua kita kena usaha bangun qiyamul lail. Begitu. Boleh kita menang atas undi orang, tapi selama mana kita akan menang atas undi orang? Sekarang ini kita menang banyak sebab orang Cina sokong kita, orang India sokong kita. Kalau India dengan Cina ini dia tak faham juga Islam untuk pilihan raya yang akan datang, belum tentu lagi dia akan terus sokong kita. Betul tak? Sebab sokong kita ni kerana apa? Kerana suasana pilihan raya hari ni. Suasana pilihan raya. Dia berasa perlu bagi sokongan kepada kita menang. Begitu. Tetapi sejauh mana benda ini boleh berlangsung untuk jangka masa yang panjang. Jadi tugas kita kena pembinaan diri ini, peringkat yang kedua adalah untuk kita menambah penghayatan. Itulah kita beramal daripada kefahaman-kefahaman yang kita dapat pada peringkat yang pertama itu. Dan yang ketiga, iaitu memperkukuhkan persaudaraan bersaudara dan memupuk semangat bertindak secara jamaah. Benda yang paling asas kepada usrah ini adalah memperkukuhkan rasa ukhuwah sesama kita. Kerana itu satu kekuatan. Dan ukhuwah ini tak dapat dibina hanya atas nama organisasi semata-mata. Tak dapat dibina hanya kerana kita ahli, dia ketua. Maka kita nak kena baik dengan dia, dia nak kena baik dengan kita. Tidak dibina demikian. Tidak dibina demikian. Ukhuwah ini bila lahir betul-betul di semua pihak, di dua individu dan semua pihak yang ada dalam jemaah, lahir kefahaman dia terhadap perjuangan Islam, dan ukhuwah itu diikat dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu yang akan memberi kesan. Bila adanya ukhuwah itu, maka akan berlakulah perkara yang disebut sebagai wahdatul fikri dan melahirkan juga wahdatul amal. Kalau tidak ada ukhuwah dan sebagainya, perkara-perkara yang merosakkan daripada matlamat asal perlunya usrah itu akan berlaku. Kita akan lihat, walaupun dia duduk dalam jamaah, tetapi dia ada pandangan-pandangan peribadi dia. Tidak salah ada pandangan peribadi, tetapi bila teruja dengan pandangan peribadi, bila mempromosikan pandangan peribadi,
itu sedikit sebanyak memberi cala kepada jemaah, kepada jemaah. Sebab itu pernah berlaku zaman ketika fitnah yang berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Fitnah yang berlaku setelah Rasulullah wafat, dan Rasulullah dah bagi tahu awal fitnah ni akan berlaku. Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yaqtatilani fi'atani 'azimatan. Tak akan berlaku kiamat sehinggalah akan berlaku peperangan di antara dua kelompok yang besar di kalangan orang Islam. Yang seruan mereka adalah sama. Apa yang Nabi sebut sebelum Rasulullah wafat ni tidak berlaku zaman Abu Bakar, tak berlaku zaman Umar, tak berlaku zaman Uthman, berlaku di zaman Sayyidina Ali. Itu menunjukkan bahawa betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Berlaku di antara peperangan di antara sahabat. Ada sahabat yang berada sebelah Sayyidina Ali, ada sahabat berada sebelah Muawiyah, sebelah Muawiyah. Tapi ada sahabat yang mengambil sikap untuk tidak sebelah Ali dan tidak sebelah Muawiyah. Ada dua golongan begini. Yang pertama adalah golongan Khawarij. Dia tak setuju belah Ali dan dia tak setuju belah Muawiyah. Ada golongan enggak yang tidak sebelah Ali dan tidak sebelah Muawiyah, bukan kerana tak setuju pada Ali dan bukan kerana tak setuju pada Muawiyah. Kerana dia ingat kepada apa yang Nabi sebut, apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang mereka, makna berperang di antara mereka, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang bunuh dengan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Sahabat Nabi tanya, kalau yang bunuh boleh fahamlah, dia yang bunuh, dia masuk dalam neraka. Fama balul maqtul, macam mana pula yang kena bunuh? Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia ni pun berusaha untuk bunuh sahabat dia. Bunuh sahabat dia. Maknanya di sini, walaupun dia tidak sebelah Ali, dia tidak sebelah Muawiyah, dia pegang kepada hadis ini. Para ulama ahli menyebut bahawa perawi hadis ini dia menyendiri, tidak terlibat di dalam perang fitnah yang berlaku di antara dua pihak tersebut. Dalam keadaan dia tidak mempromosikan pandangan dia, mengatakan bahawa belah Ali tak betul dan belah Muawiyah pun tidak betul. Malangnya kalau kita berada dalam jemaah, kita ada pandangan-pandangan kita yang bersifat peribadi, kita promosi pula pandangan kita, yang akhirnya menjadikan kita seolah-olah kontra dengan pandangan-pandangan dalam jemaah. Jadi apabila capai tiga perkara yang sebut itu sebagai tujuan dan pokok utama apabila kita laksanakan usaha. Jadi anda ingat, sekadar itu saja untuk misian malam ini. Anda lebih minat untuk berdialog lah, untuk tanyalah apa yang anda tanya dan akan jawab apa yang boleh jawab saja. Wallahu a'lam. Boleh terus tanyalah, tak payah pakai fungsi. Siap.
kita ni, dalam situasi semasa realiti yang kita hari ini, kita memberi muktamar, kita melihat ada pihak-pihak yang mempromosikan satu pasukan ni realiti kan. So dalam keadaan yang macam ni, dia pun ada, di samping dia mempromosikan pasukan dia, dan kita pula kena memilih. Dan kadang kita dengar cerita-cerita yang macam tak apa nak best sangat lah. Dan bagaimana kita sebagai seorang ahli jemaah ni nak apa sikap kita dan apa nasihat kita supaya kita dapat faham kan? Dalam konteks pemilihan kali ni tak super macam no. Kita ada fiqh jama'i yang kita kena faham, ada adab bersama rakan yang kita kena faham dan imbangi keadaan ni. Apa nasihat Ustaz? Dia dalam pemilihan kali ini dia pelik sikit lah. Pelik sikit ni kerana apa? Kerana kita dimaklumkan bahawa boleh kempen. Boleh kempen. Ini disebut sendiri oleh pengurusi Jawatankuasa Pemilihan Pak Pusat lah. Asmuni. Kena tadi Syam tu. Syam jangan report Johan lah. Jadi anda dimaklumkan boleh kempen. Dan atas kerana boleh kempen, itulah juga berlaku ribut dalam muktamar Dewan Ulama baru ni, atas sebab boleh kempen. Cerita boleh kempen. Jadi atas apa sebab boleh kempen tu Allah Alam lah. Jadi anda tak mau nak bahas tentang betul tak betul boleh kempen dan sebagainya ini, tapi secara umum anda nak sebut bila sikap kita dalam menerima atau menolak jawatan. Banyak perkara yang dah disebut. Di antaranya yang paling jelas bila Nabi sebut kepada Abdul Rahman bin Samurah, itu ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah kan. Nabi pesan kepada Abdul Rahman bin Samurah ni jangan minta soal jawatan ini. Bukanlah maknanya jangan minta ni sampai tak ada orang nak pegang jawatan. Tapi realiti hari ini anda lihat susah ada orang tak nak pegang jawatan. Sejarah berlaku Dewan Pemuda Puchong pun dulu orang tak mau, tapi lah ni ada dah. Yalah walaupun 3 orang, jadi maknanya sudah ada 3 orang tu bakal melahirkan 30 orang, syarat 2 tahun lagi. Kemungkinan kemungkinan tapi maknanya sudah berminat lah. Sudah berminat. Sudah berminat. Jadi maknanya di sini bahawa adabnya kita dalam jemaah ini, mungkin orang yang nak bertani itu selalu dia akan sebutlah, bila nak bertani akan sebut untuk berlumba-lumba buat kebaikan kan. Fastabiqul khairat. Jadi tujuan kita ini adalah untuk berbuat. Soal sama ada di antara kehendak untuk berlumba-lumba mematuhi apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, fastabiqul khairat, dengan menseimbangkan apa yang Nabi kata kepada Abdul Rahman bin Samurah, supaya jangan meminta kepimpinan ini benda yang kena timbang sama kata. Kalaulah seorang itu dia sendiri tahulah, dia sendiri tahu dia minta jawatan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Kalau sebagai seorang yang betul-betul kita kata melalui proses-proses tarbiyah, dia akan memilih yang kedua daripada dia nak berlumba buat kebaikan. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Dia 2 perkara. Satu, berlumba nak merebut jawatan atas alasan nak berlumba buat kebaikan. Yang kedua, pegang tak mau pegang jawatan ni kerana yang Nabi sebut kepada Abdul Rahman bin Samurah. Kalau bagi anak lah, cara peribadi, akan pilih yang kedua dulu. Ada akan pilih kepada yang kedua dulu. Melainkan
ada munasabahnya dan masalahnya untuk pegang kepada keadaan yang pertama. Sebelum buat keputusan, pegang dulu yang pertama. Pegang dulu yang pertama. Maknanya cuba elak. Cuba elak, bagi peluang kepada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lebih layak daripada kita. Dari segi itu. Tapi kalau dah ada rasa keinginan untuk nak pegang tu daripada awal, akan berlakulah apa yang berlaku, kempen dan sebagainya akan berlaku. Bagi kita yang memilih pula, asasnya Nabi dalam Quran pun dah sebut, Nabi pun dah sebut, kita memilih Al-Qawiyul Amin. Al-Qawiyul Amin. Dan tafsir kepada Al-Qawiyul Amin ni masih berbentuk umum, bentuk umum. Kuat, Al-Qawi ni mana kuat, Amin ni amanah. Ada dalam keadaan-keadaan situasi tertentu perlu seorang ini ada dua. Yang idealnya ada dua-dua ni lah. Maknanya pada diri dia ada kuat, kemudian ada amanah. Kuat ni maknanya dia bertenaga untuk buat kerja. Kuat makan ini sampingan lah, boleh lah. Boleh kadang-kadang tertentu dan dewan-dewan tertentu lah. Dewan-dewan tertentu lah. Kalau tidak, bazir ke? Tak ada dia. Boleh kuat. Tapi kuat ni, ataupun amin. Amin maknanya yang amanah. Yang amanah gitu. Bila Nabi lantik Khalid bin Al-Walid. Pelantikan Khalid bin Al-Walid ni, kalau dalam sejarah, kalau kita baca yang detail, tak disetujui oleh sahabat-sahabat. Sebabnya Khalid ini tidak amin. Khalid ini qawi je. Qawi. Dia memang hebatlah. Daripada zaman dia belum Islam pun dia hebat. Panglima perang, tetapi dia tidak amin. Sehingga kan Syekhul Islam Ibn Taymiyah disebut dalam Siasah Syar'iyah, disebut kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid yang direport pada Nabi SAW. Di antaranya bila berlaku satu peperangan, Khalid bunuh seorang Islam. Bila dia nak perang, orang tu lari daripada dia kejar, kemudian orang tu tak boleh nak lari ke mana, kemudian dia pun bunuh. Masa nak tetap tu, orang ni mengucap. Orang ni mengucap. Bila mengucap, dia tetap juga. Mati orang ni. Bila mati orang ni, sahabat-sahabat dia pergi mengadu kepada Nabi, kata Khalid dah bunuh orang Islam. Khalid kata, wahai Rasulullah, dia ini mengucap kerana takut pedang aku ni je. Bukan kerana dia nak Islam sungguh, kerana takut pedang aku. Nabi kata, macam mana engkau tahu Khalid? Adakah engkau belah dada dia? Boleh tahu benda ni. Jadi dia buat keputusan dia sendiri masa tu. Khalid kita pun kerap buat keputusan sendiri. Tapi yang ni Khalid Al-Walid. Jadi dia tetap orang masa tu. Nabi kata tak boleh buat benda tu. Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma inni abra'u mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi perintah, oleh kerana Khalid dia sebahagian daripada bala tentera, komander masa tu, orang tentera, dia buat salah. Salah yang dibuat oleh dia tu mesti ditanggung oleh Nabi sebagai pemimpin lah. Jadi macam kalau kesalahan dibuat oleh komander aman, denda dia, yuk kena bayar. Kena bayar. Kalau buat parking salah ke apa semua, sapaan suruh yuk bayar semua. Jadi kesalahan Khalid ni, Nabi kata pergi ambil di Baitul Mal, bagi pada keluarga si mati ini sebagai diat, sebagai pampasan lah. Pampasan. Masa zaman Nabi. Zaman Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar naik pada poin ke awal tu, berlaku masalah dalaman negara. Pertama berlaku orang yang mengaku jadi Nabi, yang kedua berlaku
mani'uz zakah, orang yang tak mau bayar zakat. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak fikir tentang soal nak mengatur balik pentadbiran selepas pada Nabi itu. Dia hadap dengan fitnah masa tu. Sampailah ke zaman Umar, barulah Sayyidina Umar ambil tindakan bila dia lucut Khalid. Cerita yang masyhur lah yang kita tahu. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tulis dalam masalah ini mengatakan bahawa Khalid dilantik ni kerana apa? Kerana dia adalah Al-Qawi. Kadang-kadang kita perlu lantik orang yang kuat walaupun dia adalah seorang yang tidak kuat beramal dengan ajaran Islam. Dia kuat dari segi dia pandai buat begini dan sebagainya, tetapi dari segi dia amin ini kurang. Amin ini kurang. Tidaklah kata dia minum arak dan sebagainya. Dia ni sesuai buat kerja begitu. Kerja begitu. Bila kita tengok kriteria dia, untuk buat satu-satu tugasan itu dia sesuai. Tetapi adakah dia ada sifat amin? Tak ada. Kita tanya kepada dia, entah hafal tak lagi Suratul Anfal? Dia kata tak lagi. Tanya surah panjang-panjang. Tanya, kata tanyalah qul wallahu ka semua okey kak, kan? Ada lagi. Tapi ada seorang ni hafal taubah. Tapi minim syarat tak tahu bila letak kat mana. Tak boleh juga. Tak boleh tak? Contoh. Ada satu pok dengan siapa ni? Contoh. Jadi Al-Qawiyul Amin tu penting dalam kita penilaian kita untuk menentukan bagi kita yang memilih, bagi menentukan. Yang idealnya sudah tentu yang ada Al-Qawiyul Amin. Yang boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibolehkan untuk memilih keadaan yang rendah, berdasarkan kaedah fiqhiyah kita boleh pilih pada keadaan yang lebih rendah untuk memenuhi satu-satu tempat itu. Mungkin keadaan itu pilih qawi, dan mungkin untuk satu-satu tugasan itu pilih amin. Begitu. Iaitu kaedah yang umum. Jadi dari segi cuma realiti yang berlaku hari ini kita agak cara peribadi agak bimbanglah dengan bila yalah kita tak tahu macam mana UMNO tak bagi kempen. Jadi macam terbalik. Dulu kita tak bagi. UMNO memang bagi. Sekarang ni UMNO tak bagi walaupun dia buat. Dia buat. Tapi kita dah bagi. Mungkin kita nak cubalah. Mungkin nak cuba nak tengok macam mana kan. Tetapi setakat ni nampak teruk kan. Bukan berlaku di kalangan orang biasa, di kalangan ulama pun berlaku. Wallahu a'lam. Ya. Apa rasional atau hujah di sebalik pemilihan presiden itu perlu di kalangan ulama? Ini press conference ke apa? Apa rasional jawab payah tau. Dia bertitik tolak terhadap kefahaman kita apa yang ditakrifkan pada perkataan ulama itu. Yang pertama. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri ini dalam tafsir sebut ulil amri al-ulama wal umara. Dua. Bukan umara saja. Selalunya kadang-kadang orang akan sebut umara saja. Ulil amri ini ulama dan umara. Begitu. Dalam kitab-kitab yang bahas tentang pentadbiran Islam, di antaranya ahkam sultaniyah, kemudian siasat syariah, macam-macam lah kita ni sebut seorang yang menjadi pemimpin, orang yang paling atas, yang menjadi pemimpin yang paling utama ini, dia mestilah mempunyai
syarat-syarat, kriteria-kriteria yang tertentu. Di antaranya mestilah seorang yang mujtahid, seorang yang mujtahid. Begitu. Jadi menjadi seorang yang mujtahid ini kita kena faham orang yang mampu berijtihad, mampu berijtihad. Dan bagi seorang yang mampu berijtihad, dia ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia mampu untuk berijtihad. Di antaranya banyaklah bidang dia kena faham, bidang tentang Al-Qurannya dengan hadisnya, tentang fiqahnya dengan kaedah fiqahnya dan sebagainya. Kemudian dia juga memahami situasi perkembangan semasa. Maka biasanya orang yang mempunyai kriteria itu, orang itu boleh diletak sebagai pemimpin yang paling utama. Anda sebut orang itu. Maknanya sekiranya seorang yang tak kisah siapa dia, kalau dia bukan orang sebut ulama dan sebagainya, tapi dia mempunyai penguasaan terhadap bidang-bidang itu, dia boleh duduk pada tempat itu. Gitu. Anda tak sebut sama ada ulama ke tidak, tapi kalau dia boleh menguasai bidang-bidang itu, maka dia boleh duduk di tempat itu. Sebab apa ikhwan boleh? Orang tanya kepada kita, ikhwan tak ada masalah mursyidul am dia seorang doktor gigi, mursyidul am dia seorang doktor bedah ke apa semuanya. Betul, kita kalau nak buat macam ikhwan boleh, kita nak buat. Tetapi doktor gigi, doktor gigi ke doktor jantung ke yang jadi mursyidul am dia ke, bukan sekadar dia hanya mahir baca Quran dan sebagainya, dia juga mahir tentang perkara-perkara yang anda sebut tadi, tentang ijtihadnya dan sebagainya gitu. Ini berbeza kita dengan ikhwan. Jadi ada orang kata kenapa PAS ni nampak macam seolah-olah jawatan itu jadi eksklusif untuk golongan ulama dan sebagainya. Tak ada sebenarnya. Sekiranya siapa pun, tak kira kalaupun dia seorang ulama, dia boleh bercakap Arab dengan baca surat khabar Arab saja, tapi dia tidak seorang mujtahid. Tidak semua orang agama, anda sebut orang agama lah mudah. Dia seorang mujtahid, dia orang mujtahid. Terus saya cakap orang lain, anda cakap bukan seorang mujtahid, bukan seorang mujtahid. Mujtahid besar istilah seorang mujtahid ini, kan? Tapi kalau dia seorang bukan orang disebut dalam disiplin pengajian Islam dan sebagainya, tapi berlaku macam mana dalam ikhwan, mereka mendalami, pemimpin mereka ini mendalami ilmu Islam, sehingga kan seolah-olah tak nampak beza di antara seorang yang azhari dengan seorang yang tidak azhari. Azhari ini maknanya contoh kepada orang yang lahir daripada pengajian Islam di Azhar sebagai syariah dan sebagainya, dengan seorang yang tidak azhari, tidak azhari, mungkin dia doktor, mungkin dia engineer dan sebagainya, seolah-olah tak ada beza, tak ada beza penguasaan tentang ilmu-ilmu kepada seorang mujtahid itu. Kalau begitu berlaku tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab itu bagi anak, yang kedua itu bukan soal isunya ulama ataupun bukan ulama, tetapi kalau dia menguasai kriteria sebagai seorang mujtahid dan perkara-perkara yang membantu dan menyokong pada dia untuk melaksanakan tugasan tersebut, maka dia layak untuk berada di situ. Begitu, kan? Mana tahu 10 tahun 20 tahun yang akan datang, ada di kalangan kita boleh jadi yang macam tu, kan? Tak semestinya yang kata ustaz hafal Quran. Banyak ramai ustaz tak hafal Quran pun, maghrib duk kuliah ayyuhal kafirun daripada dulu ni, daripada dulu. Iya, amat kan. Dia ustaz kutuk ustaz apa, jangan orang lain kutuk ustaz, dia pandai ni. Allah Allah. Ada lagi. Tak ada. Tak ada. Suruh boleh untuk
Jadi sebagai akhirnya ana ucap terima kasih kepada pemuda yang jemput untuk Demokrat Fikri ini. Terima kasih juga kepada pengurusi tarbiyah yang baru, yang mau bersama-sama kita. Pesan ana dalam tempoh khususnya kita di Puchong ni lah, kita di Puchong ni kita dah menang, alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi sikit sebagai nikmat dan ujian kita menang. Dan kita nak berhadapan pilihan raya mungkin dalam 4 tahun yang akan datang. Dalam tempoh 4 tahun ini sudah tentulah kita tak akan nak sibuk sangat dengan soal cula dan sebagainya. Apakah semalam orang PAS memang buat kerja saat last minute, daripada dulu lagi tahu dah. Cula ni ana rasa tak pernah selesai tak pernah selesai. Banyak tempat lah tak pernah selesai. Yang kadang-kadang tu duk cula tu tayang dekat dini tu bohong sebenarnya. Tayang tu sebab apa? Sebab JPRN nak bagi tengok. Boboh begitu, gerak gambar lah apalah semua buat macam tu apa semua kan. Padahal main-main dengar begitu saja. Begitu saja. Tempoh yang ada di antara ini saya rasa kita ambil kesempatan untuk tunggal ini dan sampai pilihan raya ke-14 ini untuk kita bagi tumpuan bukan lebih sikit, lebih banyak kepada pembinaan ahli dalam masalah tarbiyah ini, supaya biarlah Puchong ini tak terkenal sebagai orang kata apa, orang yang pemuda Puchong ni pemuda yang sentiasa duk demo ke, ataupun pemuda yang terlibat dalam semua program-program kerajaan negeri ke dan sebagainya kan. Ataupun dia hari ini ada satu sindrom suka pakai baju ada lambang kerajaan negeri kan. Dia jadi seronok, dia pakai tu dia rasa macam bukan Patih dah hajar dah itu sama je Patih dia kata kan. Jadi yang kita ni perlu ingat bahawa nasihatnya soal pembinaan ahli ini diambil perhatian yang serius, yang serius. Mungkin benda ini kita tak lihat macam mana sebut, tak lihat mungkin zaman Yub nak habis dah pemuda nanti akan, tapi asasnya kita dah letak secara sistematik. Kalaulah boleh dikumpul, anda rasa kalau dah boleh dikumpul ni yang ada ni banyak dah ni, nak kira ni banyak ni. Berasa banyak sebab tempat sempit jadi katalah ada kalangan ni ada 30 orang, ada 30 orang. Untuk tempoh 3-4 tahun ni, daripada 30 orang ni separuh daripadanya lahir sebagai naqib yang boleh nak yang dah disiapkan diri dia dengan perkara-perkara asas dalam jemaah ni, pengetahuan dia. Rasanya itu satu perkara yang cukup bermakna lah. Bagi ketua pemuda sendirilah sudah tinggalkan itu sebagai satu amal jariah yang penting. Jadi perkara-perkara itulah yang ambil. Mungkin perkara-perkara ini kadang-kadang dilihat macam ialah benda yang rutin, benda yang diulang-ulang dan sebagainya. Tetapi ini soal pembinaan yang orang pernah melalui situasi ini, dia akan rasa manisnya perkara ini. Mungkin orang kata bincanglah benda yang lain, Ustaz, bincang pasal GST. Boleh, tak ada masalah, bincanglah. Bincanglah. Ataupun bincanglah pasal apa-apa. Tapi bincang benda-benda yang lain pun, benda ini dia akan berlangsung sepanjang kehidupan kita. Selagi mana kita duduk dalam perjuangan PAS, selagi itu benda ini cukup menjadi bekalan yang paling utama kepada kita. Kecuali kita ada niat nak jadi UMNO, itu lainlah kan. Tapi benda ini akan diguna pakai dalam sepanjang kehidupan kita. Buatlah kaedah macam mana sekalipun, carilah pendekatan yang macam mana sekalipun,
matlamat kita adalah nak lahirkan kader-kader perjuangan Islam, dan ini nak jadi sebagai satu kita kata pelapis yang paling utama dalam jemaah ini. Anda bimbang secara peribadi, anak sekolah anda bimbang lihat keadaan-keadaan dalam parti kita ini yang pemikirannya sudah macam-macam, masuk pemikiran yang macam-macam, dan dalam suasana keterbukaan parti kita, dalam masa yang sama kita tak melahirkan individu-individu yang boleh menggantikan pimpinan-pimpinan masa akan datang, menyebabkan lopong-lopong yang kosong ini akan diisi oleh orang yang lain. Jadi perkara ini kena ambil perhatian. Dulu kadang-kadang zaman kita belajar, kita boleh cakap macam-macam. Zaman belajar ni macam-macam. Betul. Kalau sahabat kita tak mari usrah, tak boleh ni, tak mari usrah. Hang ni tak lama lagi mutasaqitun an tariqah. Kan? Lama dah. Itu kan. Kata begini kan. Tapi hari ini kadang-kadang yang jadi timbalan pengurusi tarbiyah zaman kampus dulu pun tak larat dah. Tak larat dah, sakit teruk lah ni, tak buat apa dah. Boleh jadi macam tu juga. Allah Taala akan uji. Buat persiapan nasihat anak. Tak ada satu idea yang kata nak bagi A to Z apa begitu, tapi kita sendirilah, khususnya di kalangan pimpinan pemuda, ambil renggang masa yang agak kita tak berapa nak sibuk. Alhamdulillah Yub tak menang naik ketua pemuda kan, menang susah duk kena bagi duit raya kan adik. Kan? Jadi tumpuan ini anak rasa boleh diberikan kepada pembinaan khususnya di kalangan pemuda. Kita nak harap di kalangan pemuda. Bukan kata yang dah senior tu tak boleh harap, tetapi yang nak jadi pelapis ini adalah di kalangan pemuda. Lazimlah diri dengan usrah, lazimlah diri dengan program-program pembinaan, walaupun kadang-kala dia akan jadi satu benda yang jemu. Antum cakaplah dengan orang-orang nakik dan sebagainya, tanya, jemu tak? Tak usah bohonglah, memang jemu. Memang jemu. Hati usrah ni memang satu benda yang paling jemu. Paling jemu. Bohonglah kalau orang kata kau hati usrah. Usrah memang saya, program yang paling saya suka usrah. Itu bohong. Itu memang bohong. Memanglah daripada dulu memang jemu. Tapi kita paksa diri, insya-Allah bila kita dah paksa diri, cuba telan benda yang pahit, akhirnya benda itu jadi benda yang sebati. Hasilnya kita akan rasa nanti masa akan datang, insya-Allah. Tuan apa pada semua. Ucap macam tua sangat dah, baru 37. Benarlah. Tapi dipetikaikan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.